Hello, hi guys, selamat datang ke channel YouTube aku. Kalau korang baru dalam channel ni, korang boleh support aku dengan subscribe channel ni. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Jadi, untuk video kali ni dengan aku adanya satu earbuds yang agak murah. Aku tengok di Lazada dalam 2 bulan lepas macam tu. Aku dah beli lama tapi hari ni baru berpeluang untuk buat video tentang earbuds ni. Harga dia hanyalah RM25 saja dan aku macam nak tahulah apa yang ada dengan RM25 earbuds ni. So, let's get this video rolling. Jadi benda yang pertama yang aku nak tunjuk dekat korang adalah dia punya packaging lah. Inilah dia punya ni packaging. Dia ada mention wireless earbuds Bluetooth 5.0 dan ini adalah color selection. Dan di bahagian sisi tak ada apa-apa, di bahagian sini pun tak ada apa-apa. Hanya di bahagian belakang yang mana menunjukkan ini adalah made in China. So, kalau korang tengok dekat kotak ni tak ada mention pun nama brand tu. So, aku pasti yang dia tak ada brand lah. Dia tak ada brand walaupun di store dia ada tulis yang ini adalah nama brand tag saya, tapi aku tak pasti dan tak yakin disebabkan maybe ini adalah produk yang dikeluarkan banyak-banyak, lepas tu dia bagi dekat penjual-penjual dan penjual akan meletakkan dia punya nama brand itu sendiri. Jadi jom kita unbox kotak ni. So kalau korang tengok kotak ni dia punya presentation memang fail lah bagi aku. Memang fail kotak dia, korang tengok. Tak ada kemasan yang sangat-sangat baik lah. So bila kita buka ni, ini bahagian dalam dia ada benda ni, adanya casing bersama earbuds ni, dan juga adanya charging cable micro USB. Okey, dan dalam ni adanya dia punya manual. Manual dia ringkas saja. Satu, dua. Ada satu dalam bahasa Inggeris dan satu lagi dalam bahasa Mandarin mungkin. Jadi ini adalah dia punya produk kalau korang nak tahu. Dia punya packaging simple saja. Okey, kita cabut dia punya plastik ni. Actually aku dah pakai benda ni dah macam 2 minggu macam tu, ataupun dah 1 bulan aku try, tapi aku tak try sepenuhnya sebab aku asyik leka dengan aku punya WF-1000 XM3 kot nama dia. Ya, WF-1000 XM3. Ya, betul. Jadi sebab tu aku tak berpeluang untuk try benda ni, dan sejak 2 minggu ni aku cuba untuk pakai wireless earbuds yang murah ni. Jadi ini adalah review aku. So kita tengok dulu dia punya finishing ataupun dia punya casing lah, macam mana dia punya build quality, sama ada premium ataupun tidak. Okey, kalau korang tengok ya, dia tidak ada magnet di sini. Di sini dia tidak ada sebarang magnetic untuk tutup casing ni. Dia hanyalah macam ada hook macam tu. So memang tak premium lah, korang boleh rasa. Dan dia punya plastik pun bunyi tau, macam ada banyak space dekat dalam ni. Kalau korang dengar, aku cuba tu. Ya, ini dia punya sound. Kalau beza dengan yang premium punya, ini dia. Aku comparekan dengan Helio GT1. Korang boleh rasa bunyi dia macam solid. Yang ni dia tak solid gila kan. Nampak? Beza kan? Jadi memang untuk dia punya finishing memang bagi aku agak fail lah. Agak fail untuk tanda harga RM25 dan harga yang RM25. Apa yang kau nak expect kan? Memang ini produk dia. Lepas tu kita tengok dia punya ni, dia punya indicator. Okey, ini adalah dia punya battery casing indicator. Satu bar saja dia nyala. So dia punya bateri dia, ada seller meletakkan dalam 500 mAh bateri, ada seller yang letak 250. Jadi aku yakin dan ini adalah 250 saja sebab aku charge satu kali dia dah hampir ke 2 bar macam tu. Dia dah, bukan hampir lah, dia dah 2 bar dan lepas tu dia akan habis sikit. So dia akan tinggal 1 bar lah. Dan port pengecasan macam kita tengok tadi memang USB ataupun micro USB lah, sebab di charging cable pun tadi adalah micro USB. So dekat belakang ni pun micro USB punya port lah. Okey, lepas tu aku nak tunjukkan dia punya earbuds. Ya, inilah dia punya earbuds. Memang besar gila. Yang besar gila. Dia punya ni besar gila. Bila korang letak dekat telinga kan, ya, terasa macam agak besar.
bukan agak besar lah, memang besar dan membuatkan kau rasa tak selesa kalau kau pakai. Dan dia punya build quality memang macam plastik gila. Nampak? Dia macam ada ruang dekat dalam ni. Dan kalau korang perasan, bila dia menyala, korang boleh tembus dia boleh tembus benda yang dekat dalam tu. Nampak chip dan nampak benda yang dekat dalam tu. Lampu tu dia memantulkan bayang-bayang elemen-elemen yang ada dekat dalam earbuds ni. Dan dia tak bagi ear tips tau. Kalau korang tengok aku unboxing tadi, tak ada ear tips pun yang dia bagi. So ini hanyalah ear tips yang dia bagi. Dua ni saja. So earbuds ni memang sangat murah, akan tetapi pada dia punya looks memang sangat-sangat tidak direkomend lah untuk korang beli. Walaupun korang hanya ada RM25 saja dan korang nak cari earbuds, memang aku tak suggest untuk korang beli. Korang beli pun maybe akan membazirkan duit korang lah, maybe lah, aku tak tahu lagi. Itu hanya dari perspektif aku punya looks ataupun apa yang dia presentkan dekat korang. Okay, jadi kita bergerak kepada dia punya sound quality. Okay, dia punya sound quality, dia punya bass treble memang out of balance dan memang tak ada pun. Dan dia bunyi dia sekadar ada, cukup lah untuk korang nak dengar lagu yang sekadar ada tu kan. So itu adalah bukan minat aku. Kalau minat aku suka yang bass, yang ada menapis ataupun di-isolatekan korang daripada bunyi-bunyi luar. Tidak semestinya yang ada noise cancellation, sebab aku punya Hello GT1 pun macam tak ada noise cancellation, tapi dia boleh isolatekan aku dengan baik daripada persekitaran. Pengalaman mendengar muzik daripada earbuds ni, dia membuatkan korang rasa macam bingit gila kalau korang pakai pada volume yang 80% sehingga 100%. So bagi aku memang sangat-sangat tak best adalah dia bingit, dia menyakitkan korang punya pendengaran. Telinga ni kalau sekali dia rosak memang tak ada ganti lah. Memang tak ada ganti. Memang sekali rosak seumur hidup. So jagalah telinga korang, pilihlah earbuds yang okey. Tapi tidak semestinya earbuds yang okey ataupun bass yang tinggi akan elakkan korang punya telinga daripada luka. Tapi kalau bingit macam ni memang aku sangat-sangat tak selesa. Aku rasa macam aku akan damage kan aku punya ear canal. Macam tu dah kot bunyi dia kan. Okey, kita beralih kepada dia punya call ataupun macam mana dia punya audio semasa kita calling. Dan untuk calling bagi aku dia hanya biasa-biasa sahaja, cukuplah sekadar ada dan sekadar untuk korang nak dengar. Maybe kalau korang berada di environment yang agak bising, maybe dia tak boleh nak tapis lah bunyi-bunyi bising tu. So untuk audio quality semasa calling memang so-so saja, memang biasa-biasa saja, tidak impresskan aku dengan harga RM25 tu. Okey, dan ini adalah yang paling penting yang aku nak bagi tahu korang, iaitu dia punya keselesaan semasa menggunakan earbuds ni. Semasa menggunakan earbuds ni memang setiap 2 minit memang akan membuatkan dia akan jatuh dekat telinga. Nampak ni? Ini pun dia dah longgar. Nampak? Dia longgar. Aku tak faham tu. Dalam 2 minit saja. Dalam 2 minit saja dia dah buatkan korang kena masukkan balik kan dalam telinga ni. Ya, bagi aku memang agak leceh lah dan memang sangat-sangat tak selesa kalau korang nak gunakan dia secara lama. Hatta 2 minit pun dah macam dah nak tertanggal pada korang punya telinga. So takkan nak start 2 minit nak letak je ni kan. Teruk lah, aku punya Hello GT1 pun lama juga, dalam 15 minit pun baru terasa nak keluarkan dan nak masukkan kan. Dan dia punya feeling bila korang masukkan memang plastik gila. Korang boleh bunyi tu je macam tu. Dia punya ya, aku tak tahu nak cakap macam ni tapi bunyi dia macam tu lah. Dan ada sesetengah masa korang akan dengar dia punya mesin bunyi zzz dekat dalam ni. Dia punya current ke apa ataupun dia punya bunyi chip-chip kat dalam tu, itu aku tak tahu lah. Tapi dia bunyi macam zzz, ya, sometimes. Jadi korang mesti nak tahu kan berapa tahan dia punya bateri di earbuds ni. Earbuds ni dia tahan dalam lebih kurang 3 jam macam tu, sebab dia punya kapasiti bateri adalah 45 mAh bateri. Dan bila korang charge sekali, macam aku cakap tadi, 250 mAh bateri, tapi bila aku charge sekali, dia punya bateri tu tinggal 1 bar ataupun sampai ke 2 bar macam tu. So kalau dia punya penggunaan dia mungkin korang boleh guna dalam 4 jam saja. Korang charge, lepas tu korang pakai habis, korang charge balik. Korang boleh pakai sehingga 1 jam. So
3 tambah 1 macam 4 jam macam tu lah. Dia bukan apa tau, kita pakai earbuds, kita nak letak dekat telinga tanpa wire. Lepas tu bila dah letak dekat telinga tanpa wire, mestilah kita akan expect a long time usage kan. Jadi kalau 4 jam bagi aku sangat-sangat sedikit lah kalau korang nak pakai 4 jam. Memang sangat-sangat singkat, ataupun memang korang tak sempat. Contoh kan kalau korang berada dekat airport kan, macam aku dari Kuching nak balik ke Kelantan ataupun ke KL, dia memakan masa 2 jam. So 1 jam ataupun 1 jam lebih dah aku berada dekat airport. Lepas tu 1 jam lebih lagi dalam perjalanan aku daripada airport Kelantan kepada rumah aku. So lepas tu dekat 3 jam korang berada di atas flight. Jadi korang tak dapat nak menikmati Allahu Akbar. Jadi korang tak dapat nak menikmati dia punya penggunaan tu secara, orang cakap apa, secara maksimum lah. Korang akan rasa macam sedikit failure untuk produk ni dari segi dia punya bateri. Jadi secara keseluruhan yang aku bagi tahu korang tadi, tuntasnya bila dirumuskan dari segi dia punya looks, dari segi dia punya penggunaan, dan dari segi dia punya keselesaan, Allah tengok nak jatuh dah, ya Rabbi. Okey, dari segi dia punya keselesaan, memang kalau diberikan markah kepada aku dengan harga RM25 daripada 0 ke 5, aku akan letak -1. Aku takkan beli pun. Kalau korang tak ada duit macam mana pun, better kumpul sikit kan. Kerja lagi 1 bulan, korang kumpul lagi RM30, korang beli TWS T1 yang aku review sebelum ni. Itu adalah TWS earbuds yang agak better lah daripada yang ni. Memang jauh lebih baik daripada yang ni. Okey, jadi setakat itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. See ya.